Idea gila Tuan Mahathir. Nombor 9 adalah KLCC. Serius? Oh, ini aku baru tahu nih. Putrajaya juga merupakan wilayah persekutuan ketiga di Malaysia. Ini, luar biasa, geng. Maksudnya banyak jasa Tun, geng ya. The one and only Tun Mahathir, geng. Ya, tiada pemimpin selepas beliau yang mampu buat apa yang Tun dah buat, geng. Itu dari pandangan saya lah, geng ya. Luar biasa, geng. Aku ikut meremang, serius ya. Gila. Negaraku, negaraku. Yo sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, pernah tak korang dengar ide-ide yang bunyinya macam tak masuk akal, tapi sebenarnya jenius gila? Hari ini kita nak sembang pasal 10 idea gila Tun Mahathir. Dari project mega yang orang kata mustahil sampai keputusan yang buat ramai orang terpinga-pinga. Tun memang tak pernah gagal buat kita semua kagum dan tercengang, geng ya. Jadi jangan skip, sebab mungkin ide-ide ini sebenarnya yang bawa Malaysia ke tahap yang mungkin kalian banggakan sekarang, geng ya. Jom kita mulakan. Dan memang kebetulan, geng, ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereview, mereaction video ini, geng ya. Salah satunya, geng ya, ada satu request, geng ya, dari Bang Jufri Ja'far. Nah, ini dia, geng ya, 10 idea gila Tun Mahathir. Nah, waduh, siapa yang tidak kenal Tun Mahathir, geng ya. Oke, geng, sebelum kita menonton video ini, geng ya, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan jangan lupa juga subscribe, geng ya, di channel Ras Daniel. Kita lihat bersama-sama, geng ya, seperti apa videonya, geng ya. 10 idea gila Tun Mahathir. Dr. Mahathir pernah diberikan jolokan Master Builder oleh majalah Time kerana pelaksanaan kerja-kerja semasa era 22 tahun beliau memerintah. Bila kita pergi ke mana-mana di luar negara dan memperkenalkan diri sebagai warga negara Malaysia, topik pertama yang selalu orang luar kenal tentang Malaysia adalah Mahathir. Jadi berkata, video kali ini kita senaraikan 10 idea gila oleh Mahathir. Dan memang ya, kalau tak silap dulu saya pernah mendengar ya, orang Arab Saudi ketika mendengar negara Malaysia yang diingat pasti Mahathir, pasti begitu, geng. Oke. Nombor 10 adalah Proton. Pada awal 1980-an, Tun Mahathir mempunyai visi projek kereta nasional yang akan membantu memajukan negara dan pada masa yang sama mengeluarkan kereta mampu milik untuk pasaran domestik. Usaha sama antara Proton dan Mitsubishi Motors menghasilkan Proton Saga pertama yang melancarkan barisan pengeluaran untuk menandakan permulaan industri otomotif Malaysia. Visi kereta nasional akhirnya tercapai walaupun ia menghasilkan peningkatan perlindungan dengan penubuhan industri otomotif tempatan melalui sistem AP, Approved Permit, yang meningkatkan kos kereta import. Walaupun beroperasi dalam persekitaran yang dilindungi, Proton masih menghadapi masalah kewangan dalam tahun-tahun pembinaannya dan kawalan kualiti yang buruk telah menjejaskan reputasi keretanya selama bertahun-tahun. Namun begitu, Proton telah mencipta lebih 12,000 pekerjaan, menyumbang 24 bilion ringgit Malaysia cukai untuk mencetuskan permulaan industri otomotif yang menyaksikan penciptaan pembuat kereta kedua Malaysia, iaitu Pro 2. Kalau kita berbicara tentang Proton, geng ya, kita pasti sudah tahu bagaimana sejarahnya. Dan bahkan saya sebagai orang Indonesia, geng, mengunjungi secara langsung ya bagaimana kilang Proton. Dan di situ memang tertulis, geng, sejarah awal berdirinya Proton sampai diekspor ya, diekspor di berbagai negara. Ada lebih dari 50 negara, geng ya. Ini luar biasa. Dan sampai sekarang, geng, Proton berjaya menguasai industri kereta yang ada di Malaysia dengan Pro 2 tentunya, geng ya. Ini mantap, geng ya.
luar biasa ya Tun Mahathir. Oke geng, kita lanjut lagi geng ya. Kegilaan apa lagi yang pernah dilakukan oleh Tun Mahathir geng ya? Idea gila Tun Mahathir nombor 9 adalah KLCC. Serius? Oh, ini aku baru tahu nih. KLCC? Maksudnya gimana? Apakah yang mencetuskan awal kali pertama KLCC adalah Tun Mahathir atau bagaimana geng ya? Kita lihatlah. Sebagai sebahagian daripada dasar Tun Mahathir untuk memacu Malaysia ke arah pemodenan, beliau menggalakkan projek mega seperti bangunan pencakar langit Menara Berkembar Petronas yang telah menjadi mercu tanda terkenal di Bandaraya Kuala Lumpur. Sebagai ibu pejabat syarikat minyak negara, Petronas Menara 88 tingkat itu menampilkan reka bentuk avant-garde oleh arkitek Induk Caesar Pelli untuk melambangkan cita-cita aspirasi negara. Kerja-kerja pembinaan menara dimulakan pada tahun 1993 dan menara telah siap pada Jun 1996. Menara tersebut disenaraikan sebagai bangunan tertinggi di dunia dari tahun 1998 sehingga 2004 dan kekal sebagai menara berkembar tertinggi di dunia. Tun Mahathir juga pernah mempunyai pejabat di tingkat 86 salah satu menara itu sehingga penyingkirannya daripada Petronas. Sehingga hari ini, menara berkembar kekal sebagai mercu tanda ikonik di Kuala Lumpur dan sinonim dengan Malaysia. Ia juga kekal sebagai salah satu tarikan pelancong yang paling banyak dikunjungi di KL. Ya, kalau yang ini aku setuju geng ya. Kalau kita datang di Malaysia geng, rasa-rasanya itu kurang afdol kalau kita tidak berkunjung ke KLCC, betul tak? Ya kan? Dulu semasa dengan Kak Lonjong geng ya, sebenarnya saya tak nak bawa Kak Lonjong ke KLCC ya kan, karena saya sendiri sudah berkali-kali datang ke KLCC. Tapi geng, berhubung karena Kak Lonjong masa saya ajak di Malaysia geng ya, rasa-rasanya kalau ke Malaysia gak nonton secara langsung ya depan mata geng, itu rasa-rasanya kurang. Ada yang kurang nih, jadi ya harus wajib ya kalau datang ke Malaysia harus datang ke KLCC ya, minimal kita ambil gambar lah geng ya, setidaknya membuktikan kalau kita pernah berada di Malaysia. Itu geng ya. Dan aku nggak nyangka sih ternyata di balik KLCC itu geng ya ada buah tangan ya dari Tun Mahathir geng. Ini wah mantap. Oke, kita lanjut lagi geng. Yang ke-8 adalah KLIA. Memandangkan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju semakin meningkat. Ini juga bermakna lebih banyak perjalanan dan ketibaan antarabangsa. Pada tahun 1993, Tun Mahathir memutuskan lapangan terbang antarabangsa Subang tidak lagi dapat menangani permintaan perjalanan udara pada masa hadapan. Ini membawa kepada peningkatan infrastruktur perjalanan udara Malaysia dan pembukaan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 1998 sebagai sebahagian daripada koridor raya multimedia pelan pembangunan besar. Lapangan terbang ini adalah lapangan terbang paling sibuk di negara ini dan merupakan lapangan terbang ke-46 sibuk di dunia pada masa kini. Pada tahun 2015, lapangan terbang itu mengendalikan lebih 48 juta penumpang dan 726,000 tan kargo. Sehingga ke hari ini, KLIA kekal sebagai hub pengangkutan utama untuk perjalanan udara di Malaysia dan pintu masuk utama ke negara ini. Ini aku juga baru tahu geng ya, luar biasa geng. KLIA geng ya. Ya memang beliau adalah seorang negarawan yang tiada tolok tandingannya geng ya. Jasanya amat besar. Ini masih pencapaian ketiga geng. Pencapaian apa selanjutnya? Ide gila apa selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Tun Mahathir geng? Kita lihat bersama-sama lah geng ya. Ini luar biasa sih. Nomor 7 adalah Cyberjaya. Pada tahun 1997, Bandar Cyberjaya telah ditubuhkan dengan visi untuk menjadi sebuah bandar pintar yang terancang yang terletak di tengah-tengah antara pusat bandar Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dibayangkan untuk menjadi versi Silicon Valley Malaysia, Cyberjaya merupakan hub pertama program MSc Malaysia.
Ia menjadi destinasi pilihan untuk syarikat teknologi multinasional besar dan syarikat permulaan kecil mewujudkan persekitaran kerja dan kehidupan yang kondusif untuk mempromosikan kreativiti dan inovasi. Cyberjaya adalah rumah kepada beberapa syarikat multinasional termasuk Dell, Shell, IBM dan DHL. Pada masa awalnya, hanya terdapat 25 syarikat yang berpangkalan di Cyberjaya. Hari ini, jumlahnya telah meningkat lebih kepada 800 di mana 40 daripadanya adalah syarikat multinasional. Luar biasa, geng. Jadi ada banyak sekali ya binaan-binaan atau pembangunan yang dilakukan oleh Tun Mahathir, geng. Tak kenapa saya akhirnya jadi teringat dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Soeharto, geng. Visi misinya hampir sama nih dengan Tun Mahathir ya. Kalau Presiden kedua Indonesia Pak Soeharto itu disebut dengan Bapak Pembangunan. Nah, visi misinya ini saya lihat hampir sama nih dengan Tun Mahathir, geng. Luar biasa. Mungkin karena mereka berdua bersahabat, geng ya. Jadinya entah kenapa ketika saya melihat, geng, ide-ide luar biasa, ide brilian dari Tun Mahathir, entah kenapa saya akhirnya jadi teringat oleh Presiden Soeharto, geng. Nah itu, jadi mereka berdua ini nampaknya memiliki visi dan misi yang sama, geng ya. Sama-sama untuk membangun di negara masing-masing. Tun Mahathir untuk Malaysia, sementara Pak Presiden Soeharto untuk Indonesia, geng. Oke. Cyberjaya. Aku baru tahu sih ini. Oke, kita lanjut lagi, geng. Nombor 6, idea gila Tun Mahathir adalah Putrajaya. Putrajaya. Wawasan untuk memiliki pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang baru bagi menggantikan Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran muncul pada akhir 1980-an. Semasa tempoh jawatan Perdana Menteri Malaysia keempat Dr. Mahathir Mohamad. Bandar baru ini telah dirancang terletak di antara Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dari sebuah tempat terpencil yang dikenali sebagai nama perang besar, kawasan ini melonjak membangun dengan nama Putrajaya mulai 12 Oktober 1994. Berbanding dengan Kuala Lumpur, sebuah bandar tinggalan penjajah, Putrajaya dibangunkan oleh anak bangsa sendiri dengan bercirikan budaya tempatan. Putrajaya adalah sebuah ibu kota pintar dalam tempat terletak 25 km di selatan Kuala Lumpur dan merupakan sebuah bandar futuristik yang menempatkan ibu negara pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Putrajaya juga merupakan wilayah persekutuan ketiga di Malaysia. Ini luar biasa, geng. Maksudnya banyak jasa Tun, geng ya. The one and only Tun Mahathir, geng. Ya, tiada pemimpin selepas beliau yang mampu buat apa yang Tun dah buat, geng. Itu dari pandangan saya lah, geng ya. Luar biasa, geng. Aku ikut meremang serius ya. Gila. Nombor 5 adalah LRT. Dengan pertambahan penduduk di Kuala Lumpur, keperluan untuk pengangkutan awam yang lebih baik adalah lebih penting berbanding sebelum ni. Ini membawa kepada penciptaan LRT di Lembah Kelang. Walaupun LRT bukanlah sesuatu yang akan menamatkan masalah pengangkutan awam, ia telah meletakkan asas untuk sambungan baharu ke lebih banyak bahagian di Lembah Kelang. Dan beliau adalah termasuk tokoh sejarah yang sampai saat ini masih hidup, geng ya. Lagi tua dari sejarah Malaysia maybe, geng ya. Waduh, bisa dibilang ya dengan kata lain bapak untuk rakyat Malaysia. Betul tak, geng ya? Jasa beliau ini dapat dirasa sampai sekarang, sampai hari ini, geng ya. Wah, luar biasa, geng. Serius, aku meremang, geng ya. Ini masih keberapa ini, belum yang lainnya. Jangan-jangan ini yang paling terkenal di Malaysia salah satunya apa ya, selain KLCC, selain LRT, Cyberjaya, Putrajaya, Litar Sepang maybe, tapi tak pastilah. Litar Sepang apa iya? Oke lah, kita lanjut lah ya. Maksudku gini, geng, tempat-tempat yang terkenal ya ternyata ada campur tangan dengan Tun Mahathir, geng. Ini yang buat saya agak meremang ini, geng ya. Oke, next. Nombor 4, Lita Antarabangsa Sepang. Saya bilang apa? Baru saya tadi bilang Litar Antarabangsa Sirkuit Sepang, geng. Oke.
Selaras dengan visi Tun Mahathir untuk melonjakkan Malaysia menjadi tumpuan antarabangsa, Lita Antarabangsa Sepang diwujudkan dengan aspirasi menjadikan Malaysia hak bagi aktiviti perlumbaan pemotoran di rantau ini dan mencetuskan industri sukan permotoran Malaysia. Direka oleh pereka Jerman, Lita itu dirasmikan oleh Tun Mahathir pada 1999 dan siap dalam rekod 14 bulan. Lita tercanggih itu mempunyai panjang 5 km yang menampilkan 15 pusingan dan 8 laluan lurus. Kemudahannya boleh memuatkan sehingga 130,000 penonton pada satu-satu masa. Lita ini telah menjadi tuan rumah kepada beberapa acara seperti MotoGP Malaysia Grand Prix dan Formula 1 Petronas Grand Prix Malaysia. Selain daripada acara sukan pemotoran utama, Lita ini juga digunakan untuk perlumbaan go-kart dan lawatan. Walaupun SIC telah menganjurkan aktiviti dan acara sukan permotoran yang tidak terkira banyaknya, kebanyakan tanah di sekelilingnya kurang digunakan. Terdapat rancangan untuk membina taman tema di kawasan itu, tapi ia telah ditangguhkan selama-lamanya. Ini aku nggak bisa berkata apa-apa lagi, serius. Pemikiran Tun Mahathir, geng, ya memang lebih maju ke depan, geng, ya. Aku masih nggak nyangka, tapi sebenarnya tadi sudah saya tebak lah, geng, ya. Litar Sepang, geng, ya. Karena mungkin itulah, geng, ya, sebagian tanda orang luar negara kenal pasal Malaysia selain KLCC, yaitu ya Litar Sepang ini, geng, ya. Karena ramai orang luar negara yang mungkin, geng, ya, tak seberapa kenal Malaysia, ya, kecuali peminat F1, MotoGP, geng, ya. Ketika mereka datang ke Litar Sepang, mereka pasti kenal dengan Malaysia, geng, ya. Very jenius ini, geng, ya Allah. Ini luar biasa, geng, ya. Banyak jasa beliau dalam negara, geng, serius. Oke. Kita lanjut lagi, geng. Nombor 3 adalah Bil Jaminan MSC. Pada pertengahan akhir 1990-an, internet adalah setara dengan Wild West dan Tun Mahathir adalah salah seorang daripada beberapa pemimpin dunia yang mengiktiraf internet sebagai kuasa transformatif. Untuk berbuat demikian, insentif perlu diwujudkan dan ini dilakukan melalui rang Undang-Undang Jaminan MSC yang memastikan tiada penapisan internet oleh pihak berkuasa Malaysia. Maksudnya, perlu ada aliran maklumat yang bebas, ketulusan yang lebih besar dan accountability. Oke, sebentar. Ini maaf ya kalau saya salah, geng, ya. Ini seperti Perdana Menteri yang sekarang nih. Siapa? Anwar Ibrahim, betul tak? Kalau saya silap tolong dibetulkan, geng, ya. Tapi apa iya tak pastilah, geng. Ya, kalau kita bicara tentang Tun Mahathir, geng, ya, pandangan Tun itu ya seperti saya katakan tadi, jauh ke depan, ya. Bayangkanlah, geng, ya, segala pembangunan dalam negara Malaysia yang dia buat, geng, ya, walaupun duit kerajaan sekalipun, manfaatnya cukup besar untuk masyarakat Malaysia sampai hari ini, geng. Masya Allah. Kegilaan apa lagi ini yang nantinya akan dibuat oleh Tun Mahathir, geng? Kita lihat bersama-sama lah, geng. Nomor 2 adalah Jambatan Pulau Pinang. Serius? Jambatan Pulau, ingat kan sebelum Tun Mahathir, geng, sudah ada dari dulu ternyata. Wow. Oke. Sebelum Jambatan Pulau Pinang dibina, satu-satunya cara pengangkutan antara Georgetown di pulau itu dan Butterworth di Tanah Besar adalah melalui perkhidmatan feri Pulau Pinang. Rancangan untuk menghubungkan Pulau Pinang bermula pada awal 1970-an, walaupun pembinaan dimulakan pada 1982. Pada tahun 1985, Tun Mahathir secara rasmi membuka jambatan itu dengan memandu Proton Saga yang membawa bendera negara untuk merasmikan majlis tersebut. Mereka bentuk Jambatan Pulau Pinang mengikut galang konkrit berkabel Jambatan Golden Gate San Francisco. Jambatan itu adalah jambatan kedua terpanjang di Malaysia dan kelima terpanjang di Asia Tenggara mengikut jumlah panjang.
Ia berukuran sepanjang 13 km dan mempunyai 6 lorong untuk menampung lalu lintas. Sebelum ini merupakan jambatan terpanjang di Malaysia, walaupun tajuk itu kini menjadi jambatan kedua Pulau Pinang yang siap pada 2014 berukuran 24 km panjang keseluruhan. Walaupun jambatan kedua dibuka, jambatan pertama kekal sebagai salah satu kaedah utama perhubungan antara pulau dan tanah besar. Malah kini terdapat perbincangan mengenai jambatan ketiga atau terowong bawah laut untuk meningkatkan ketersambungan. Wah. Oke, kalau kita berbicara tentang jembatan Pulau Pinang, geng ya, terus terang ya, saya sebagai orang Indonesia yang sudah berkunjung ke Malaysia 3 kali, geng. Ini saya belum pernah kesini, geng. Melintasinya saya ingin juga lah, geng. Ya nggak tahu lah, bila-bila masa maybe kalau ada rezeki datang ke Malaysia lagi ya. Sebagai orang kampung, saya belum merasakan macam mana kalau kita melintas ke jembatan Pulau Pinang menuju ke Pulau Pinang, geng. Wah, oke, ini serius, aku nggak nyangka, geng. Banyak jasanya, geng ya. Betul, ingatkan jembatan Pulau Pinang itu sudah lama, geng. Ya ternyata ketika masa kepemimpinan Tun Mahathir saat itu, geng ya. Oke, luar biasa, geng, serius. Nombor 1 adalah Sekolah Bestari. Oke, yang ini aku nggak tahu tidak nih. dibuat pada infrastruktur dan teknologi sahaja. Tun Mahathir telah menyedari bahawa pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan modal insan, merapatkan jurang digital dan penciptaan masyarakat yang celik IT. Pada tahun 1997, Kementerian Pendidikan telah melancarkan inisiatif Sekolah Bestari di bawah projek MSc Malaysia. Matlamatnya adalah untuk menggalakkan amalan terbaik dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah yang didayakan teknologi. Antara tahun 1999 hingga 2002, sebanyak 88 buah sekolah terpilih di seluruh negeri akan menjalani transformasi kepada Sekolah Bestari. Menggunakan teknologi sebagai pemboleh makmal komputer dan kemudahan disediakan untuk pelajar mengakses bahan pembelajaran dan mempercepatkan pembelajaran. Walau bagaimanapun, jurang digital masih wujud hari ini dan idea-idea Sekolah Bestari belum disebarkan ke seluruh sekolah lain di Malaysia. Malangnya, pendidikan merupakan salah satu sektor yang menerima pengurangan dalam bajet. Jadi, itulah senarai 10 idea Tun Mahathir yang ramai anggap pada mulanya gila, tapi tak sangka ia telah memajukan dan merevolusikan negara. Ya, kalau kita bicara tentang Sekolah Bestari ini, geng, ini kalau aku tak silap ya, ketika saya di Malaysia itu pernah ngobrol lah, geng ya, ketika semasa saya ngopi ada salah satu sahabat, geng ya. Jadi memang pada zaman dahulu kalau tak silap itu setiap sekolah, geng ya, ada makmal komputer untuk persediaan anak-anak Malaysia dalam menghadapi cabaran teknologi masa depan. Tapi tidak semua sekolah, geng lah ya, tidak semua sekolah. Jadi untuk melakukan transisi dipilih memang beberapa sekolah, geng ya. Dan saat itu Tun menginginkan para murid datang ke sekolah hanya membawa pen drive saja kalau tak silap, geng ya. Nah, selepas Tun tidak lagi menjadi Perdana Menteri, ini kalau silap segalanya sudah terhenti begitu saja. Tapi tak pastilah. Luar biasa, geng, luar biasa ya. Apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir itu memang betul lah ya, sesuai dengan tajuk, geng ya. Ide gila dari Tun Mahathir ya. Walau apa orang kata pada Tun Mahathir, geng ya, saya sebagai orang Indonesia respect dengan Tun Mahathir karena berkat dia lah, geng ya, Malaysia dikenali dan dihormati di seluruh dunia, geng ya. Dari KLCC, Sepang, Proton, KLIA, apalagi, geng, jembatan Pulau Pinang ya, dan masih banyak lagi, geng ya. Orang kata dia macam-macam ya, Tun inilah, Tun itulah, Mahathir begini, Mahathir begitulah ya. Tapi dia ada visi untuk negara Malaysia dan itu terbukti sampai hari ini, geng. It's amazing, geng, luar biasa, geng, luar biasa, geng, serius ya. Jadi memang
besar sekali geng jasa-jasa Tun Mahathir ya kepada negara, dan itu menjadikan Malaysia negara setara dengan negara-negara modern. Hasil daripada itu negara mendapatkan hasil pelaburan. Nah itu geng ya. So gimana geng ya, menurut pendapat kalian? Boleh komen lah geng, boleh komen di ruang komentar geng ya. Itu luar biasa geng. Jadi memang visi misinya itu besar dan bagus geng ya, dan masih hidup sampai di hari ini geng. Kalau tak silap 100 tahun geng ya umurnya, atau mungkin lebih ya. Itu jadi aduh Insya Allah ini luar biasa geng. Gak tahu kenapa aku ikut meremang geng ya ketika melihat faktanya seperti itu geng ya. 10 ide gila Tun Mahathir geng ya. Ada yang orang kata mustahil, ada yang buat kita berpikir 2 kali, tapi semuanya membuktikan visi seorang pemimpin yang berani mencabar norma biasa geng ya. Sama ada korang setuju atau tidak, satu perkara yang pasti ya, Tun Mahathir selalu ada cara untuk buat kita semua berbincang, berpikir, dan tak lupa bangga dengan negara kalian geng, yaitu Malaysia geng ya. So jadi apa pendapat korang geng ya? Mana satu ide yang korang rasa paling hebat atau paling kontroversi? Kongsikan di ruang komentar geng ya. Kita sembang-sembang lagi geng lain kali, next time geng ya. So jangan lupa like, subscribe, dan tekan butang lonceng ya, Wak Lonjong dan juga Ras Daniel geng ya. Insya Allah kita akan mengupas, membahas, mengulas video-video yang menarik next time geng ya. Oke, sebelum saya pamit geng, seperti biasanya kalau mungkin ada kesilapan saya dalam berkata-kata ya selama video ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya geng. Dan jika ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaction bersama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Nah di sini, dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia, bye bye geng.